KPM. Hai. Okey, bersama kami 3S dalam Teroka Didik TV KPM. Okey, anak-anak, hari ini cikgu akan mengajar anak-anak subjek pendidikan sains sosial alam sekitar tingkatan 4 untuk tajuk pengawetan makanan. Didik TV KPM. Kita ada. Okey, hello, assalamualaikum. Adik-adik yang sedang menonton Teroka Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Elly Arifin. Kenapa Kak Elly macam tersenyap sejak tadi? Sebab tengok banyak sangat makanan depan mata ni. Ya Allah, bulan-bulan puasa ni. Tapi cikgu tak apa. Kita lagi beberapa hari nak sambut Hari Raya ni. Rasanya macam sehari dua dah. Tak lama dah. Jadi sebelum terlambat ataupun mungkin kita dah nak sampai Hari Raya, Kak Elly nak ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada adik-adik sedang menonton sekarang ini. Dan juga nak bagi tahu jangan lupa raya-raya juga menjaga SOP, terutamanya penjarakan sosial dan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan terutamanya memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, cikgu, saya nak sanitize tangan saya dulu. Lepas tu turn cikgu. Boleh? Okey, boleh. Okey, saya cuba. Okey, silakan cikgu. Dan kita kena menyimpan kita punya pelitup muka ni. Boleh buka? Terima kasih. Baru nampak muka cikgu yang cantik tu. Dan simpan dalam sarung untuk menjaga kebersihan. Baiklah cikgu, saya rasa belum terlambat saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada cikgu berdua. Terima kasih. Dan untuk Hari Guru kita sambut menggunakan hashtag ataupun kempen hashtag terima kasih cikgu. Dan kita sebenarnya ada menerima banyak sangat kad Hari Guru daripada murid-murid. Tapi ya betul, daripada seluruh Malaysia sempena dengan kempen ini. Tapi kejap lagi kita akan bacakan kad Hari Guru tersebut. Okey cikgu, hari ini kita akan belajar subjek Pendidikan Sains Sosial Alam Sekitar untuk tingkatan 4 pendidikan khas. Saya first time dengar ni. First time dengar. Zaman saya dulu tak ada tajuk-tajuk Dia lebih ni. kurang macam sains, tapi ada gabungan beberapa subjek lain, ada sejarah sikit. Baik. Untuk adik-adik yang tengah menonton sekarang ni, ada dua orang cikgu yang cantik hari ni, warna merah dan warna biru. Yang warna biru tu namanya? Hai, saya Cikgu Syairah dari Sekolah Menengah Seksyen 7 Shah Alam. Okey, saya mengajar dah 11 tahun dalam pendidikan khas. Harap anak-anak enjoy lah. Hari ini kita akan belajar tentang tajuk yang sangat menarik. Terima kasih. Ada makanan kat sini kan? Ya, banyak sangat makanan. Betul. Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Suhailah Satni. Saya dari SMK Seksyen 19 Shah Alam. Sekarang dah mengajar, baru 15 tahun mengajar dalam pendidikan khas. So cikgu pun berharap anak-anak dapat ilmu yang bermanfaat pada hari ini dan enjoy dengan cikgu berdua pada hari ini. Tak lupa juga cikgu jurubahasa kita, Cikgu Suhaili. Okey. Baiklah. Okey cikgu, kita nak baca kad Hari Guru cikgu. Okey, sila. Okey, ini daripada kiriman murid-murid daripada seluruh Malaysia ni, kita pilih. Cikgu pilihlah. Cikgu tengok yang mana cikgu nak, saya ambil, saya bacakan. Cikgu Syairah ke? Saya nak yang ada beg. Hati-hati cikgu, kita kan ada penjarakan sosial cikgu. Ada yang beg. Yang beg yang sana. Ada macam beg. Ni, okey. ada hamster ni. Hamster, Alah comel, saya baca dulu ya. Ya. Okey, ini daripada Thank You Teacher, daripada Chen UN, daripada Kampung Lalang, tahun 4. Alah, comel je. Mesti hamster dia ni. Dia boleh hamster, kita buka sikit. Wow. Dia ada tulis dalam ni, I love you. Terima kasih cikgu kerana mengajar kami. Terima Comelnya. Terima kasih. Okey, dan satu lagi. lagi kad cikgu boleh pilih. Cikgu nak kad mana? Cikgu saya pilih. Saya Ni ada satu ni kat atas meja ni pun. Cikgu punya ke? Sana lah. Oh, ini cikgu punya? Tak tahu. Bukan? Okey, memang pilihlah dia ya. punya, Okey. Ini daripada adik Nurirza Hani binti Nur Idham daripada Prasekolah Mutiara Sekolah Kebangsaan Lubuk Redan, Masjid Tanah Melaka. Jauh Jauh dari Melaka. Betul. Okey, ini kita buka sikit. Tada! Wow, you are the best teacher. Happy Teachers Day. Cantik je. Jadi belakang. Okey, sekarang kita nak bacakan digital card pula cikgu. Okey, boleh silakan. Jom kita saksikan digital card kiriman daripada murid-murid. Daripada sekolah mana ni? Kita saksikan, jom.
Ini dia. Selamat Hari Guru, terima kasih cikgu. Ini daripada Ting Jia Jun, Sekolah Jenis Kebangsaan Chong Hua Kim Cho Seng. Okey, terima kasih. Murid-murid yang kirimkan kad Hari Guru, terima kasih banyak-banyak. Baik, sekarang ini kita nak berkenalan dengan bodyguard cikgu. Dalam talian. Ya, betul. Ah, Kita nak perkenalkan anak-anak kita yang menyertai pembelajaran kita hari ini dalam talian. Ini yang kita terbangkan khas jauh dari Shah Alam. Jom kita berkenalan dengan murid-murid cikgu dalam talian. Okey, saya minta Arif Hakimi perkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, boleh buka mic Arif Hakimi? Hakimi buka mic. Dia menguap pula. Tak dengar ke? Zia jadi dia. Okey, dia tak dengar ke? Okey, kita minta Amirul lah. Amirul lah. Amirul, Wan perkenalkan Amirul diri. Afiq. Atau mungkin saya rasa siapa yang boleh dengar boleh buka mic dan kenalkan diri. Anak-anak siapa yang boleh dengar? Ada tak? Tolong respon. Kalau boleh dengar, awak tu terus pangkal. unmute mic. Oh, saya rasa mungkin ada masalah teknikal sedikit, tapi tak apa cikgu. Kita cuba lagi sekali. Siapa yang boleh dengar? Hakimi boleh dengar? Arif Hakimi? Arif Hakimi dengar tak? Boleh buka mic, kenalkan diri. Okey. Kalau boleh sila perkenalkan diri. Okey, Hakimi sila perkenalkan diri. Perkenalkan diri. Oh, siapa tu? Amirul? Arif Hakimi. Arif Hakimi ke Amirul? Amirul boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Amirul. Salam. Salam sejahtera kepada pengacara. Boleh. Okey, boleh. Amirul, Silakan silakan teruskan. Amirul. Perkenalkan diri dari sekolah mana? Kenapa tu? Ada. Biasalah cikgu, kadang-kadang dalam talian ni memang ada masalah teknikal Ya, sikit. betul. Okey, cikgu perkenalkan mereka sendiri satu persatu. Ni. Okey, yang ni Okey, pelajar pertama kita teruskanlah. Amirul. Kita perkenalkan Wan Amirul Afiq bin Wan Adli dari Sekolah Menengah Seksyen 7. Ini adalah satu-satunya wakil daripada Seksyen 7. okey dah boleh. Okey, dah boleh dah. Teruskan. Kepada pengacara dan cikgu-cikgu. Nama saya Muhammad Afiq bin Adli, umur 18 tahun dan sekolah di SMK Seksyen 7 Shah Alam. Kawan-kawan boleh panggil saya Afiq. Okey. Hai Afiq. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ada siapa sebelah dia tu? Arif Hakimi. Silakan Arif Hakimi perkenalkan diri. Boleh buka mic? Okey. Okey. Saya Hakimi, sekolah dekat SMK 19, umur 17. Hai Okey, Hakimi. hai Hakimi. Terima kasih. Okey, seterusnya kawan dia pula siapa? Kawan dia ada yang Mira Maisarah. Okey. Boleh kenalkan diri Mira? Hai, nama saya Amira Maisarah binti Muhrin. Saya sekolah di SMK 19. Okey, Amira. Hai Amira. Hai Amira. Terima kasih Amira. Okey, yang berikutnya Okey, seterusnya cikgu minta Adelina. 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 Hai, Assalamualaikum. Nama saya Mira. Boleh panggil kepada sekolah SMK Seksyen 19. Boleh panggil saya Dina. Okey, hai Dina. Hai Dina. Baik, seterusnya. Seterusnya kita persilakan Farhana. Farhana. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Farhana Hanis, umur 16 tahun, daripada sekolah SMK Seksyen 19. Boleh panggil saya Fana. Okey, Fana. Terima kasih Fana. Baik. Yang terakhir, last but not least. Amran. Amril Amsyah. Amril Amsyah. Oh, saya tak Ya. nampak. Okey. Boleh Okey, kenalkan Amsyah, diri, sila Amsyah? perkenalkan diri. Nama saya Amir Amsa, umur 16, di sekolah SMK Seksyen 19. Okey, Amsyah. Hello semua murid-murid daripada sekolah menengah kebangsaan Seksyen 19 Dan- Shah Alam. Dan satu-satunya wakil dari SMK Seksyen 7, Afiq. Okey. Tadi kita dah berkenalan dengan Cikgu Syairah. Kita belum berkenalan dengan Cikgu Suhailah lagi. Dah Juga. Okey, tapi dah. Cikgu mungkin boleh kongsikan sedikit tentang diri Cikgu kepada penonton. Okey. Saya Cikgu Suhailah binti Satni. Saya sebenarnya berasal dari Sabah.
baru 15 tahun mengajar dalam bidang pendidikan khas. Okey. Dan sekarang bertugas di SMK Seksyen 19 Shah Alam. Okey, Cikgu Syaira. Okey, hai, saya Cikgu Syaira binti Serman. Kalau Cikgu Suhaila daripada Sabah, saya pula jauh merantai ke pantai timur, iaitu dari Kelantan. Wow. Okey, saya dah berhijrah bermula daripada mengajar sampai sekarang tak pernah pun di Kelantan, tapi saya sekarang berkhidmat di Selangor lah. Okey. Di Selangor ni saya lebih kurang dalam 5 ke 7 tahun lah. 5 ke 7 tahun. Ini cikgu mengajar dalam subjek tu berapa dah? Kalau ikut pendidikan khas, saya dah berkhidmat selama 11 tahun. 11 tahun. Wow, lama betul. Dan kita boleh tak berkenalan dengan Cikgu Suhaili? Dia boleh. Cikgu mungkin. Assalamualaikum. Saya Cikgu Suhaili dari SKPK Kampung Baru KL. Wow, Cikgu faham. Saya dulu masa kat Sabah sebenarnya saya mengajar masalah pendengaran selama 7 tahun. Wow. Dan selepas berpindah ke Selangor, saya bertukar mengajar masalah pembelajaran lah sehingga sekarang dari 2013. Menarik. Macam-macam hari ni kita dapat belajar, dapat ilmu. Terutamanya bila ada nenas kat depan tu, ada buah-buahan, ada spaghetti kan. Jadi kita akan belajar tentang apa ni cikgu sebenarnya ni? Okey, sebenarnya hari ni kita akan belajar berkaitan dengan pengawetan makanan. Okey. Eli tahu apa dia pengawetan makanan? Saya tahu yang kalau dalam tin awet-awet jeruk-jeruk tu awet lah kan? Betul. Okey. Pengawetan makanan ni adalah merupakan satu kaedah pemprosesan makanan yang mana kita nak pastikan makanan tu boleh tahan lama dan dapat terhindar daripada rosak lah, daripada sebarang mikroorganisma lah. So kaedah pengawetan makanan ni ada banyak, lebih kurang ada 10. Macam yang terpamer kat depan ni lah. Sebentar lagi Cikgu Syaira akan menerangkan kaedah dan juga contoh makanan yang dibuat melalui proses kaedah yang dinyatakan nanti. Cikgu Syaira mungkin saya sambung ya. Okey, sekarang ni kalau saya kat sini nampak tak? Okey, sekarang ni di depan kita anak-anak boleh tengok ada 10 kaedah yang kita boleh ketahui yang melibatkan proses pengawetan dan juga pemprosesan makanan. Okey, pertama penyalaian. Penyalaian ni adalah satu proses yang kita asapkan makanan, contohnya ikan, ayam, itik, daging atau sebagainya. Kita keringkan permukaan makanan tu dengan menggunakan asap. Okey, yang kedua pendidihan. Pendidihan ni kita didihkan minuman, kita didihkan makanan dengan tahap ataupun takat didih tertentu supaya makanan tu lagi tahan lama dan boleh digunakan. Okey, yang ketiga penjerukan. Penjerukan ni biasanya melibatkan buah dan juga sayur-sayur. Kita jeruk menggunakan contohnya cuka, gula dan juga garam. Okey, seterusnya Eli, itu adalah pembungkusan vacuum. Okey, anak-anak boleh tengok kat sini. Apa maksud pembungkusan vacuum? Okey, bila kita bungkus vacuum, maksudnya kita keluarkan udara. Okey, biasanya ke kacang ataupun makanan dikeluarkan udara daripada bungkusan tersebut supaya makanan tu lagi tahan lama. Okey, seterusnya penyejukan. Penyejukan, anak-anak boleh tahu penyejukan ni kan ada 2 kategori kan. Ada yang jadi aiskrim, ada yang jadi beku, kemudian ada yang jadi sejuk sahaja. Jadi itu dikategori sebagai penyejukan. Seterusnya pengasinan. Okey, anak-anak tengok kat situ pengasinan. Kat situ kita biasa telur asin ataupun sayur kan. Betul, sayur macam kimchi. Itu adalah kategori pengasinan. Okey, seterusnya pempesteran. Biasanya kategori tenusu. Kita akan pestakan ataupun panaskan dan sejukkan dengan proses yang sangat cepat. Kemudian kita simpan di tempat yang sesuai supaya susu dan hasil tenusu tu
boleh kekal tahan lama. Betul Eli. Okey, seterusnya pengeringan. Pengeringan ni kita keringkan melalui matahari ataupun ejen-ejen pengering. Okey, dia berbeza dengan penyalaian. Penyalaian tadi kita menggunakan asap. Betul Eli. Okey, pengeringan dia menggunakan teknik ataupun menggunakan matahari ataupun kita masukkan dalam pemanasan, ejen pemanasan ataupun masukkan dalam oven pun boleh dikira sebagai pengeringan. Last sekali pelilinan. Pelilinan tu biasanya kita akan salut buah dan sayur supaya buah dan sayur tu tahan lama dan tak rosak. Bagus Eli. Pelilinan biasanya kita buat untuk biasanya sayur dan buah supaya kita boleh ekspor, kita boleh jual. Buah tak rosak, buah makin cantik dan tahan lama. Itu sahaja Eli. Okey. Ada satu yang Cikgu Syairah terlupa. Yang Cikgu Zailah akan tambah. kita fokuskan pada hari ini iaitu kaedah pengetinan dan juga pembotolan. Okey. Yang ni anak-anak boleh tengok kat sini antara contoh pengetinan dan pembotolan. Yang ni banyak sangat. Jadi kategori hari ini kita akan teruskan ataupun kita akan fokus kepada pengetinan dan juga pembotolan. Okey. Itu yang kita akan belajar kejap lagi. Okey, betul. Daripada adik-adik mungkin tak sabar ni nak tahu secara lebih terperinci dengan subjek yang kita belajar hari ini. Tapi sebelum tu kita rehat dulu. Boleh Cikgu? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Okey. Kaki yang melangkah, kau atur penuh ketertiban. Tangan yang menulis, kau awasi, biasakan kekemasan. Mulut yang berkata, kau ajari sopan berhikmah. Mata yang melihat, kau tunjuki syarat keilmuan. Tidak pernah kenal lelah, tidak pernah rasa asa. Terima kasih Cikgu. Tahukah anda, pada tahun 1804, seorang chef dari Perancis, Nicolas Appert, telah memperkenalkan kaedah pengetinan dan pembotolan. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin hari ini bersama Cikgu Suhaila dan juga Cikgu Syairah, dan ada seorang lagi cikgu sebab katanya Cikgu 3S ni. Cikgu Suhaili. Okey, mungkin Cikgu Suhaili boleh perkenalkan diri dan Cikgu Suhaila boleh bantu untuk translate kan? Terjemahkan. Okey, saya Cikgu Suhaili Abdul Ghani dari SKPK Kampung Baharu, Kuala Lumpur. Okey, terima kasih. Hebatlah Cikgu. Terima kasih Cikgu Suhaila dan juga Cikgu Suhaili. Suhaili. Sinonim. Baiklah, sekarang kita nak teruskan pembelajaran kita berkenaan dengan topik subjek kita adalah pengawetan makanan melalui kaedah pengetinan dan pembotolan. Ya, betul. Okey, silakan Cikgu. Okey, saya sambung penerangannya. Sebelum Cikgu terangkan tentang proses pengawetan melalui pengetinan dan juga pembotolan, kita perlu tahu dahulu makanan tu apa ciri-ciri yang sesuai untuk kita tin ataupun kita botolkan. Okey, kalau untuk pengetinan, sebab pemilihan kita tinkan makanan tu, penggunaan tin boleh menjadikan makanan tu lebih tahan lasak lah. Okey, betul. Okey, so kalau tin kita baling pun dia setakat kemik je kan. Okay, yang kedua, makanan tidak mudah dijangkiti mikroorganisma. Yang ketiga, sesuai untuk makanan berbentuk pepejal. Contoh macam buah dalam tin, kita banyak jumpa kat kedai, buah nanas, lychee, longan kan. Okey, contoh-contoh lain ikan sardin, jagung dan juga jenis-jenis kekacang. Okey, kalau untuk pembotolan pula, sebab pemilihan kita pilih kaedah pembotolan, makanan tu kita botolkan supaya nampak lebih menarik. Contohnya macam jus-jus buah. Okey, makanan tu sama juga tahan lebih lama dan
dia lebih sesuai kepada makanan yang berbentuk cecair. Contohnya pes makanan, jem buah-buahan dan banyak lagi lah. Okey, Okey. baik. Terima kasih Cikgu Suhaila. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kita tengok contoh-contoh makanan yang sesuai untuk pengetinan. Okey, kat sini kita ada sambal udang, ada kari daging, ikan tuna, rendang ayam, kacang panggang, kacang merah, buah longan dan juga sardin goreng. Kalau kita tengok sini Ali, nampak tak kebanyakan makanan ini semuanya dalam bentuk pepejal yang ditinkan. So menepati ciri yang cikgu sebut tadi, makanan dalam bentuk pepejal sesuai ditinkan. Kenapa kalau bukan pepejal tak boleh ditinkan, cikgu? Kalau tak ditinkan, kalau pepejal, kalau kita tak dalam botol kan bila baling pecah, so makanan tak boleh makan, dah tak sesuai nak makan kan, dah tak boleh makan. Faham. Okey. Seterusnya kita tengok contoh makanan yang sesuai untuk dibotolkan. Okey. Yang ni contohnya buah zaitun. Okey, kalau untuk buah-buahan pun dia dua-dua kaedah sesuai. Sama ada tin ataupun botol. Okey, contohnya buah zaitun, budu, macam Cikgu Syairah kan dari Kelantan. Okey, saya suka budu. Okey, jus memang sesuai untuk dibotolkan sebab dia nampak lebih menarik. Lagi kalau budak-budak nampak kat kedai kan. Warna-warni. Bulan-bulan puasa ni terliur kita. Semua pun sedap, cikgu. Itulah, okey, kicap dan pelbagai jenis sos, paste tom yum dan juga sos tiram. Okey. Itu yang jenis sesuai untuk pembotolan lah. Okey, baiklah. Seterusnya, cikgu? Okey, untuk aktiviti seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Syairah. Ada aktiviti dengan anak-anak di Google Meet. Di dalam talian? Dalam talian, ya. Okey, ready anak-anak? Okey, cikgu. Okey, dah ready? Okey, anak-anak dah ready? Sila keluarkan whiteboard. Masing-masing dah ada whiteboard. Okey, tugasan awak akan tulis sesuai atau tidak makanan ini dibotolkan ataupun ditinkan. Awak hanya tulis botol atau tin. Boleh? Semua dah ready? Ready? Kalau dah siap, tolong angkat whiteboard masing-masing. Okey. Dah siap dah awal-awal? Kalau dah siap baru angkat jawapan, tunjuk whiteboard. Okey, gambar pertama. Okey, sayur. Kalau kita buat pengawetan sayur, contohnya kita buat kimchi. Kimchi sesuai diletakkan dalam tin atau botol. Okey, boleh tulis? Tulis jawapan. Okey. Siapa yang dah siap boleh angkat jawapan ya? Okey, Dina dah siap. Okey, Arif Hakimi dah siap. Amira Maisara dah siap. Farhana dah siap. Afiq tak nampak, Afiq? Afiq, cikgu tak nampak. Dekatkan sikit dengan kamera. Afiq pun dah siap. Okey, kita tunggu Arif Hakimi. Okey, sayur sesuai dimasukkan dalam botol atau tin. Okey, dah siap. Semua orang dah siap. Okey, semua orang boleh tunjukkan jawapan tak serentak? Angkat jawapan serentak. Angkat jawapan serentak. Supaya kita boleh nampak siapa yang jawab apa. Okey, semua letak tunjuk dekat kamera jawapan. Ya. Okey, dah. Okey, jawapannya sayur lebih sesuai kita simpan atau kita awet, masukkan di dalam botol. Okey, jawapan dia botol. Jawapan botol. Seorang je yang tak tepat ni. Seorang saja yang tak tepat. Okey, gambar kedua. Jagung. Okey, jagung sesuai dimasukkan di dalam tin atau botol. Ingat balik Cikgu Suhaila dah terangkan tadi botol atau tin. Okey. Siapa dah siap boleh angkat. Okey. Jagung. Jadi jawapan first tu betul ke, cikgu? Masing-masing jawab tu? Ada seorang salah. Okey. Okey, kat sini 5 orang jawab betul, iaitu tin jagung sesuai dimasukkan di dalam tin. Okey, seorang salah. Okey, gambar ketiga. Ikan sardin. Ikan sardin yang telah dimasak sesuai dimasukkan di dalam tin atau botol. Okey. Okey.
Farhana sudah, Dina sudah, Semua Maisara jawab dah. macam nak jawab exam. Okey, semua orang jawab dengan jawapan yang sangat tepat. Wow, Okey. semua sama. Okey, semua sama. Sendiri. Okey, ikan sardin sesuai dimasukkan di dalam tin. Okey, cikgu. Sebelum cikgu ke gambar rajah yang seterusnya, kita nak rehat sekali lagi. Boleh, cikgu? Oh, boleh. Boleh. Okey. Okey. Kita kembali selepas ini, kita rehat sekejap bagi murid-murid dalam talian ni dia ambil nafas dulu sebab dia tengok cerita pasal makanan je ni kan. Ikan lah, sayur kimchi lah. Baiklah, kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haikal bin Ghazali dari SMK Seri Bintang Utara, Ceras, Kuala Lumpur. Wahai guru, terima kasih atas segalanya. Segala jasamu tidak akan aku lupakan. Segala suka duka akan ku ingat sebagai tanda ingatan. Engkau adalah ibu bapaku di sekolah. Kesakitan yang aku hadapi, engkau ambil berat. Aku tidak dapat meraih kejayaan tanpamu. Terima kasih, cikgu. Tahukah anda, pada tahun 1974, Persatuan Pemproses Makanan Kebangsaan Amerika Syarikat menguji sampel-sampel makanan bertin dari bangkai bot api Bertrand yang karam di Sungai Missouri pada 1865 dan mendapati makanan berusia 109 tahun itu masih selamat dimakan kerana tiada pertumbuhan mikro. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli, Cikgu Suhaila, Cikgu Syaira dan juga Cikgu Suhaili. Baik, kita nak terus ke aktiviti kita ni sebenarnya, Cikgu. Kita nak teroka apa lepas ni, Cikgu? Kita akan teroka kaedah pembotolan yang boleh dibuat di rumah. Tapi sebelum tu, bagi cikgu peluang untuk buat penerangan sedikit berkaitan dengan proses pengawetan, pengetinan dan juga pembotolan. Silakan, cikgu. Okey, kita nak tengok dulu kepada proses pengawetan makanan secara pengetinan. Okey, untuk pengetinan, makanan tu perlu yang dah diproses, maksudnya dah diproses, dah dimasak dan akan dimasukkan ke dalam tin. Kemudian, makanan tu dicampurkan dengan larutan garam ataupun gula di dalam tin tersebut. Berikutnya, makanan dipanaskan pada suhu 121 darjah Celsius. Makanan dipanaskan selama 20 minit. Seterusnya, tin tersebut perlu ditutup dan dipatri dalam keadaan kedap udara. Okey. Tujuannya adalah untuk menghalang mikroorganisma dalam udara merosakkan makanan yang telah diproses. Dan yang terakhir sekali, tin dipanaskan sekali lagi pada suhu yang tinggi untuk membunuh semua mikroorganisma. Dan seterusnya tin dah dilabelkan dan juga boleh dipakkan. Itu untuk proses pengetinan. Okey, untuk proses pembotolan, makanan disediakan dan dibasuh bersih. Berikutnya, makanan dimasak dan dimasukkan ke dalam botol. Yang ketiga, makanan dipanaskan pada suhu yang tinggi untuk mengeluarkan udara. Yang keempat, botol dipatrikan dengan segera untuk menjadikannya kedap udara. Kelima, botol tersebut dipanaskan sekali lagi sama macam tadi untuk membunuh mikroorganisma. Dan terakhir sekali, makanan dilabelkan serta disimpan. Kata kuncinya di sini, makanan untuk kaedah pengetinan dan juga pembotolan, makanan tu perlu dipastikan kedap udara. So tak ada sebarang udara dalam tin ataupun botol. Kita nak elakkan pertumbuhan mikroorganisma lah dalam makanan tersebut. Baiklah, mikroorganisma tu kalau erti kata lain macam kulat lah. Macam bakteria dan sebagainya kan. Baiklah, okey, itu adalah penerangan berkenaan dengan pengetinan dan juga pembotolan. Sekarang ni kita nak tunjuk sendiri dekat adik-adik macam mana nak membotolkan makanan ke, cikgu? Betul. Okay. Sebelum tu kita tengok ada rakaman video ada rakaman video yang menunjukkan langkah-langkah atau cara-cara nak menghasilkan ataupun membotolkan buah nanas dalam botol. Kita bagi warm up dululah. Bagi warm up dulu, kita bagi tengok anak-anak dulu sebelum kita lakukan aktiviti. Sebelum kita buat betul-betul, jom kita saksikan.
Aduh, terliur saya tengok video tu. tak apa. Kita lagi berapa hari nak raya, cikgu? Okey, itu adalah kaedah pembotolan untuk buat di rumah lah. Ya, betul. Macam jeruk lah, cikgu Dia awet supaya buah nenas tu boleh tahan lama. Dia ada beza. Jeruk dengan pembotolan ada beza cara dia. Sebab yang ni kita tak guna cuka, kita hanya gunakan ejen untuk maniskan sahajalah. Kita hanya menggunakan gula sahaja. Faham. Jadi sekarang ni apa kita akan buat, cikgu, mula-mula sekali? Okey, kat sini cikgu dah sediakan buah. Okey, hari ni kita akan buat buah nenas. Okey, pertama sekali anak-anak perlu kopek ataupun keluarkan mata-mata nenas lah yang tajam ni kan. Kita akan keluarkan, kemudian kita akan cuci bersih macam tadi kan. Lepas dah cuci bersih bekas dan juga buah nenas, kemudian kita akan potong. Okey, anak-anak sudah ready? Kita buat bersama-sama dengan cikgu. Semua dah ready dengan alatan? Anak-anak di rumah? Okey, dah sedia dengan alatan? Okey, mereka dah bersedia. Teruskan, cikgu. Okey, saya teruskan. Okey, kemudian dah cuci bersih, kita akan potong buah nenas ni mengikut saiz yang diperlukan ataupun mengikut bekas yang awak ada, yang sesuai. Okey, kita potong secara dadu. Okey. Nak saya alihkan ke buah ni. Cikgu nak buat cepat sikit. Okey, pastikan semasa nak memotong tu amalkan langkah berjaga-jaga, berhati-hati. Okey, anak-anak boleh potong kat rumah. Kemudian masukkan buah nenas ke dalam bekas yang sesuai. Dia kena botol kaca juga, cikgu, tak kisah? Dia kena botolkan kaca, Eli, sebab step seterusnya kita perlu panaskan nenas ni bersama dengan air gula. Okey, dah masukkan buah nenas, cikgu hanya tunjukkan separuh saja. Okey, masukkan air gula. Okey, anak-anak boleh teruskan masukkan air gula ke dalam bekas. Okey, anak-anak dah potong buah nenas. Okey, masa masukkan air gula ni, pastikan semua buah nenas itu terendam sepenuhnya. Okey. Kemudian tutup dengan kedap. Okey, cikgu letak separuh je. Kalau kat rumah boleh teruskan sampai penuh. Okey. Kita boleh tengok. Boleh tengok anak-anak tengah buat lakukan aktiviti, buat cuba sendiri. Murid dalam talian tu. Wah. Dia orang semangat. Semangat. Jangan masuk mulut pula. Bulan puasa. Takut terlupa pula kan. Bau nanas pula menggoda. Bau nanas pula menggoda. Aduh. Okey, dah siap potong, masukkan buah nenas ke dalam botol. Okey, Afiq dah siap boleh masukkan nenas ke dalam botol. Maisara. Khusyuk. Yang perempuan ni saya tak risau memotong yang lelaki tu. Tapi selalu lelaki terror memasak, cikgu kan. Ya, betul. Sekarang chef ramai yang lelaki kan. Betul. Dah sedap pula tu dia masak. Okey, dah. Masukkan air gula. Masukkan air gula. Air gula ni, Eli, kita dah masak awal-awal. Okey, kita kena sejukkan supaya buah nenas ni tidak lebam lah. Maksudnya kalau air panas kita masukkan terus, buah akan lebam kan. Macam masak terus. Masak terus. Tapi kita kena panaskan. Step seterusnya atau langkah seterusnya kita kena panaskan. Okey, Eli, tolong cikgu boleh? Boleh. Cikgu saya buat apa? Cikgu buka. Eli masukkan air ke dalam periuk. Okey, anak-anak dah siap masukkan. Ni air apa? Air paip? Air paip biasa. Banyak mana, cikgu? 850 ml. Macam mana nak ukur tu? Bergantung kepada balang lah. Tinggi mana? Tinggi mana. Kalau boleh, pastikan air itu melepasi paras buah nenas. Saya rasa semua ni kot. Sebab dia macam lepas je. Lepas lah. Saya tuang semualah. Okey. Anak-anak kat rumah, cikgu akan ajar sampai step ni sahaja ataupun langkah sampai langkah nombor 4 sahaja. Okey. Sebab langkah seterusnya nombor 5, 6, 7 dan juga 8 dia melibatkan penggunaan api dan juga air panas, air mendidih. Okey, anak-anak kena buat dengan pengawasan ibu bapa kat rumah. Betul. Okey, cikgu takut sebab cikgu tak nampak, cikgu hanya boleh tengok sahaja. Cikgu tak boleh pantau. Cikgu tak boleh pantau. Ya, bagus. Afiq dah tunjuk hasil dia tadi. Okey, siapa dah siap boleh angkat? Itu dia. Okey, ada Lina dah siap, Afiq dah siap. Siapa yang dah siap boleh angkat? Amsyah dah siap, boleh angkat? Okey, Maisara masukkan buah ke dalam balang. Okey, dah siap. Okey, bagus. Okey, step seterusnya masukkan buah
ataupun balang ni ke dalam periuk. Okey, hidupkan api. Pastikan air tu dah mendidih. Okey, awak masukkan balang ni ke dalam air. Okey. Dah masukkan dalam air, kemudian ambil penutup. Okey, biarkan dia mendidih sekejap. Nampak keluar buih-buih macam nak mendidih air. Kemudian kita tutup. Okey, tutup kat sini selama 1 minit. 1 minit sahaja. 1 minit sahaja, cikgu? 1 minit sahaja. Kenapa 1 minit sahaja? Untuk melakukan, sebab kita hanya buat secara kat rumah. Kita tak perlu menggunakan teknologi tinggi lah. Jadi masa yang diperlukan 1 minit tu cukup untuk kita buat pembotolan. Ini pembotolan nak keluarkan udara daripada botol tu, nak make sure dia kedap. Nak pastikan dia kedap udara. Sebab dia ada beza untuk pembotolan dan juga penjerukan. Kalau pembotolan dia akan melibatkan ada proses pemanasan. Ada 2 kali proses pemanasan sebenarnya, yang mana kita masak dan keluarkan udara daripada botol tu, dan tutup lagi botol tu, kita masak lagi sekali. Maksudnya kita ibarat dia macam kita rebus lagi sekali, sebab kita nak make sure pastikan mikroorganisma yang di sekeliling tu dah mati. Macam sterilkan lah. Ya, lebih kurang lah macam sterilkan. Tapi kalau untuk penjerukan, kita tak ada proses masak atau pemanasan. Kita cuma sama ada gunakan larutan gula, garam ataupun cuka. Kalau lebih daripada seminit macam mana, cikgu? Lebih daripada seminit tak sepatutnya. Memang dia 1 minit sahaja. Kalau kat rumah dia sesuai. Kita bukan dengan mesin yang canggih. So kita takut berlaku kemalahan yang lain pula. Tekanan yang tinggi kan, takut berlaku letupan ke apa. Betul. Jadi kenalah ikut arahan seminit sahaja. Dah cukup 1 minit, kita buka. Buka, kita keluarkan, tutup api. Biarkan air tu sejuk dan botol tu biarkan saja sehingga air tu sejuk. Selepas tu baru boleh buat keluar. Lepas tu baru boleh buat masuk keluar dalam peti. Sama ada dah sejuk kat sini. Bila esoknya kita tengok, pastikan penutup ni ditutup dengan ketat. Kita pastikan penutup ini ditutup dengan ketat. Kedap udara supaya udara daripada luar tak masuk. Dah siap. Dia boleh letak di luar dalam suhu bilik, ataupun kalau nak sedap makan, kita simpan dekat chiller. Makan tambah manis lah. Tambah manis. Dalam peti tak ada masalah kan, cikgu kan? Tak ada masalah dalam peti. Baik. Boleh tengok murid-murid punya hasil kerja ke? Boleh angkat. Boleh tunjuk semua dekat kamera. Semua okey? Semua okey ke tu? Jangan sambil makan ya. Jangan mengunyah pula kata. Mengunyah pula kita tu. Itu dia. Bagusnya. Tepukan untuk diri sendiri sebab dah berjaya mencuba. Hebatlah. Dah boleh buka bisnes dah lepas ni. Cikgu, kita nak rehat sekejap, cikgu. Boleh ke? Boleh. Sebab saya kena asingkan nenas ni daripada saya. Dan kita kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, produk Pertin kering sejuk beku berupaya kekal elok untuk dimakan selama 30 tahun. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli, Cikgu Suhaila, Cikgu Syaira dan juga Cikgu Suhaili bersama dengan murid-murid dalam talian yang dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 19 Shah Alam. Baiklah. Dan juga Seksyen 7 seorang. Dia terasing sikit. Tapi dia sama, kata sama tempat lah. Cikgunya pun gabungan dari 2 sekolah. Cikgunya pun gabungan 2 sekolah. Baik, cikgu. Hari ni kita nak sambung kepada pembelajaran apa pula, cikgu? Anak-anak dengar, kalau kat rumah boleh teka apa sebenarnya saya tengah buat sekarang. Apa maksudnya? Bila Cikgu Syaira dah mainkan video ataupun mainkan alat muzik ni, apa maksudnya? Cikgu nak tanya soalan spontan. Anak-anak boleh buka mic. Cikgu nak tanya, tadi kita dah buat mini eksperimen. Apakah buah yang kita guna untuk membuat proses pembotolan tadi? Bagus. Maisara. Soalan kedua. Selain buah nenas,
Apakah buah yang boleh kita buat dari kaedah pembotolan? Selain buah nanas tadi, buah apa lagi yang boleh kita masukkan ke dalam botol? Buah jambu, Jagung. Apple. jagung, Apple. apple. Okey, apple. Bagus Amsha. Lagi? Okey, Farhana boleh? Farhana, buah apa lagi? Kat depan ni ada contoh. Buah apa lagi? Mangga pun boleh. Mangga pun boleh. Okey, Afiq nak jawab tadi kan? Okey, Afiq, buah apa yang boleh kita buat kaedah pembotolan selain daripada mangga, nanas, jambu, Betik. betik. Okey, itu adalah contoh-contoh buah yang boleh kita masukkan ke dalam botol. Tadi dah sebut tembikai untuk betik. Bahan jawapan ke? Okey, Kak Eli, bagi satu contoh. Buah apa yang kita boleh masukkan dalam botol? Tadi kita buat nanas. Okey, tadi kita nanas. Saya tengok warna ungu tu cherry. Cherry, betul. Ini adalah buah cherry. Okey. Pandai, Eli. Okey, seterusnya Cikgu Suhaila. Okey, cikgu pun akan bagi soalan spontan. Okey, dekat tangan cikgu ni ada 5 warna. Cikgu nak, cikgu pilih seorang pelajar dulu ya, seorang murid. Cikgu nak Amsha, pilih kalau apa Amsha? Warna apa Amsha? Nak cikgu bacakan soalan? Ungu. Ungu. Okey. Nak Kak Eli bacakan ke? Boleh cuba cikgu boleh bacakan. Untuk soalan ni cikgu nak Amsha jawab betul atau salah ya untuk pernyataan yang cikgu baca. Dengar baik-baik. Tujuan utama kaedah pengetinan dan pembotolan dilakukan pada makanan adalah untuk kualiti makanan tetap sama. Betul atau salah pernyataan ni? Betul. 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 Betul ke Cikgu Syara? Kurang tepat. Jawapan dia kurang tepat. Bila makanan tu dah melalui proses pengawetan ataupun macam hari ni pengetinan dan pembotolan, sebenarnya kualiti makanan tu dah tak sama dengan makanan yang segar. Tapi masih lagi boleh dimakan dan juga tahan lama, tapi tak sama dengan makanan yang segar. Cikgu, kita sebenarnya nak main soal jawab ni lah banyak tau, tapi masa tidak mencukupi dan mencemburui kita, jadi kita boleh satu soalan je bagi dekat murid-murid. Satu lagi soalan. Tinggal satu saja yang boleh kita berikan. Jadi kita nak bagi peluang kepada cikgu untuk menyampaikan ucapan hari raya kepada penonton-penonton yang sedang menonton sekarang. Boleh? Okey, boleh. Okey, silakan cikgu. Cikgu Syarah mula kali. Okey, saya ucapkan terima kasih kerana menonton rancangan Didik TV hari ini. Kita dah hampir nak raya. Saya juga ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Semoga raya kali ini lebih bermakna daripada tahun lepas lah. Okey, walaupun kita dalam norma baru, tapi kita tetap raya. Okey. Cikgu Suhaila? Okey, sama juga terima kasih kepada anak-anak dalam talian dan juga para penonton. Dan di kesempatan ini saya juga nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Walaupun dalam norma baharu, kita perlu tetap positif, raya tetap raya. Okey. Baiklah, okey. Itu sahaja nampaknya teroka yang kita dapat belajar pada hari ini. Cikgu, terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Guru kepada cikgu bertiga, cikgu 3S. Terima kasih. Dan juga sama-sama. Okey, dan juga terima kasih kepada murid-murid dalam talian yang juga sama-sama berkongsi info, maklumat dan ilmu dengan kita hari ini dan belajar bersama-sama. Jadi Eli nak ucapkan selamat Hari Raya juga kepada adik-adik yang menonton sekarang ini dan kepada ibu bapa yang mungkin sedang menonton juga sekarang ini. Yang penting jaga SOP ketika meraihkan perayaan Aidilfitri kita kan. Jaga penjarakan sosial, fizikal, kerap cuci tangan, sanitasi tangan dan memakai pelitup muka kalau nak keluar. Orang kata pergi kedai depan beli ais ke, beli lemang kat depan rumah ke kan. Pakai pelitup muka pergi ke mana-mana sahaja. Okey, dan itu sahaja nampaknya sehingga kita jumpa lagi di hari yang akan datang. Assalamualaikum. Bye. Boleh semua lambai-lambai.
KPM